إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita bicara masalah sugi. Dia lepas dah orang bersugi dengan orang tak bersugi, lebihnya orang bersugi segi pahala tu 70 kali nisbah rakaat. Raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. Tu hadis sahih tu. 2 rakaat orang semaya dengan dia bersugi ni lebih baik daripada 70 rakaat dengan orang semaya tak bersugi. Tu. Lepas tu nak hasil bersugi ni belah mana? Tak sampai situ. Dia kata wa yahsulu bi kulli khashinin la asbu'ihi, dan hasil bersugi, hasil fadilat bersugi, hasil kelebihan bersugi itu bi kulli khashinin, tiap-tiap benda yang kasar. Dan hasil bersugi itu dengan tiap-tiap benda yang kasar. Tetapi yang paling afdal sekali ialah kayu miswak tu lah. Kayu arak, dalam kitab dia kata kayu arak nama dia. Kayu arak ni kayu sugi tu. Hak tu yang paling afdal. Tapi nak hasil tu tiap-tiap benda yang berkasak, khashinin, benda yang kasak tak apa dah, hasil dah di segi fadilat sugi. Kita katanya bro gigi kasak, tak apa hasil dah. Tu dia. Dan ataupun kita kata akannya, dah kita kata-kata uya di berambu tu hasil sugi. Ataupun kita ambil kayu apa saja, dah kita buat widya tu di kasak, di khashin, maka dapat dah fadilat sugi, hasil dah. Tu dia. Tu dia. Tu dalil yang kita takdir itu wa yahsulu fadluhu, dan hasillah oleh kelebihan asiwa bi kulli khashinin, tiap-tiap benda yang kasak. Tu dia. Gapo ikutlah. Batal pelah dia tahu boleh ke kasak? Hasil. Nak tak kira. Tiap-tiap benda yang kasak, benda yang suci. Benda yang bersih, boleh hasil. Tu dia. La asbu'ihi, tidak jarinya, jari bagi seorang. Tu dia. Dia bukan illa dah, la dah. Tu dia.
Itu dia. Wa yahsulu bi kulli khashinin. Ada nuskah mata tu la asbu'ihi. Hak nuskah syarah ni illa asbu'ihi. La asbu'ihi, tidak jarinya jari seorang. Mana la yahsulu fadluhu bi asbu'ihi. Ada gitu lah. Tidak hasillah oleh kelebihan bersugi dengan jarinya, jari bagi seorang. Mana jari hak dia tu lah. Nak ambil jari ni gonyoh gigi tak boleh, tak hasil fadilat sugi. Nak ambil jari ni gonyoh gigi, perang tak hasil. Dia. Ya kena benar yang khashinin. Malaikat dia ambil kain ke gonyoh tak apa, khashinin. Semata-mata jari dia tak hasil fadilat. Itu dia. Dalam tu. Al-muttasilati bihi, yang berhubung dengan dia, dengan seorang. Jari dia hak berhubung dengan dia. Wa in kanat khashinatan, dan jika adalah ia asbu'ihi tu kasak sekalipun. Jari dia ni biasanya jari orang hak kerja kan, nyaku benda galau mutam nebah ke kasak. Dia orang muka. Orang muka dia kerah orang panggil. Jari dia kerah. Walaupun jari dia tu kasar, tapi jari hendak berhubung dengan dia ni, nak bersugi gigi tak boleh, tak hasil fadilat sugi. Itu dia. Sebab apa? Dalil lagi, li annaha la tusamma siwakan, kerana bahawasanya jari itu tidak dinamakan siwa, tak nama sugi dah. Wa li annaha juz'un minhu, dan kerana bahawasanya jari itu satu juzuk daripadanya, daripada diri dia tu. Dah. Hak tu masalah jari hak dia. Pas kalau kita katanya ambil jari orang lain, nak semaya, kita ambil jari orang sebelah kita tu. Itu dia. Lah semaya, sugi lupa bawa, ambil jari piang duduk tepi tu, mai gonyoh, boleh ke tak? Tengok. Dia katanya amma asbu'i ghairihi, adapun jari orang lainnya, jari orang lain, jari saing kita, jari orang sebelah kita, au asba'u al-mufasilatu anhu, ataupun jari yang bercerai daripadanya, jari kita juga, ataupun jari itu hak tak berhubung dah, jari hak putus. Dia ambil jari itu buat sugi. Dia hukum dia. Fatujzi'u, maka memadayilah ia bersugi dah. In kanat khashinatan, kata memadai itu jika adalah jari itu kasak. Wa in wajaba dafnuha faran, dan jika wajiblah oleh tanam akan jari itu segera sekalipun. Jari ke hak putus dia kena tanam. Walaupun tanam wajib tanam sekalipun, kita ambil sebelum tanam tu sugi gigi dulu ustaz. Kalau jari itu kasak boleh hasil, maknanya nak rakyat kata sini hasil. Tak ada orang buatlah tu. Pas supaya juga kalau kita ambil jari orang lain nak sugi gigi kita, syarat dia kena khashinin, kena kasak. Kena jari dia kerah kasak boleh. Kalau jari lembut tak boleh, walaupun jari orang lain sekalipun. Sebab tidak dinamakan sugi. Baik. Tu mana hasil tiap-tiap benda yang kasak tu boleh dapat fadilat sugi. Kalau dia bersugi sebelum pada semaya, dapatlah lebih dia 70 dengan orang tak bersugi, 70 rakaat. Wal araku, dan bermula kayu arak. Nama kayu ni, kayu arak ni lah, kayu sugi orang jual markah dah. Dah 10 kok seputong dah. 20 kok macam lah. Tu kayu arak.
Wal araku, dan bermula kayu arak itu aula tu khabar, ialah terlebih aula ai min ghairihi. Kita terlebih aula daripada lainnya, mana terlebih banyak pahala tu aula. Aula ni mana aktsaru sawaban tu aula. Nah, aula ni mana aktsaru sawaban, banyak pahala. Kayu arak, kayu sugi itu lebih aula, lebih banyak pahala. Pahala dia banyak daripada kayu-kayu lain. Pahala dia banyak daripada perkara-perkara lain. Itu dia. Summa kemudian daripada kayu arak, an-nakhlu. An-nakhlu makna rating tamar. Tu rating tamar, kita ambil, kita katak-katak jadi gambu. Tak apa. Kiyah di atas rating tamar, dah ratingnya, dah akannya. Lah. Saya tengok akannya lah. Terambil tengok. Iri kannya, dah katak-katak dia gambu, boleh nak sugi. Tu dia. Itu mana an-nakhlu. Pak kita tak ada nakhal ni, ada dalam ni pun, tapi maknanya kita ni kalau kita kiyah agak akan nyu lah. Itu dia. Habis kata. Habis dah. Wa yustahabbu an yastaka biyabisin nadiyin bil ma'i, dan disunat bahawa bersugi ia biyabisin dengan alat sugi yang kering. Alat sugi yang kering, tu boleh alat tu. Nah, bo yang masuk pada alat, orang panggil bol alat. Alba ad-dakhilatu ala alatil fi'li. Nah, tu bol alat. Tu dia. Disunat bahawa bersugi dengan alat sugi yang kering. Lagi pula nadiyin, yang terima basah. Nadiyin makna yang terima basah. Bil ma'i, dengan air. Tu dia. Mana dia tu basah tu lama kering. Sebab tu kayu arak tu dia basah lama kering. Habis kata. Lepas tu nak sugi belah mana cara dia? Di sini nak ayat cara sugi pula, cara beruh. Dan kalau kita beruh gigi, cara beruh gigi. Kerana beruh tu pun dia hasil sunat juga. Orang panggil hasil aslus sunnah, hasil asas sunat. Beruh ni sebab beruh tu dia benda kasar. Nah, boleh lah. Cara nak bersugi tu belah mana? Ni cara dia. Wa yastaka ardan, dan bersugilah ia ardan pada lebar, nisbah lebar. Tu dia. Nah, illa fil lisani, malaka pada lidah. Nah, dalam katanya wa an yastaka ardan ay fi ardil asnani zahiriha wa batiniha. Li hadithi mursalin fihi, kana hadis mursal padanya. Yani nak lebar meletengikan akan apa, akan gigi kau ni. Sugi kau ni. Beruh gigi pun ni. Bukan biasa naik ugung ni tak. Tu dia. Nah. Beruh gigi pun sepak banyak tu. Ardan, nisbah lebar. Gigi. Illa fil lisan, malaikat pada lidah. Lidah kena banyak tu. Nah, kita sugi pun lidah pun kena sugi juga. Tapi lidah sugi kau tu. Bahawa kita nak beruh gigi kan, banyak lidah. Beruh gigi nak gonyah, lidah pun kena gonyah tu. Yang beruh gigi saja. Lidah pun gonyah sebab tubik bekas-bekas makan ke gapo ke.
Tu kalau hak besin bomo kok bakteria penama tu beh-beh lekat di lidah tu. Nah. Jadi gigi ni kena gonyoh kok ni. Nah, gigi gonyoh kok ni. Adapun lidah gonyoh betul, naik turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersugi gigi ni sehingga bunyi adalah hadis kata. Maknanya bersungguh sugi dia tu supaya nak cuci mulut ni sehingga bunyi tadi bunyi supaya kita berlidah dah. Bunyi supaya nak mutah kuat mana gitu. Itu mensyarat kata bersungguh sugi ni. Itu dia. Kalau kita beruh bersin ni sugi ni itu makruh. Tu dalam wa yukrahu tulan. Itu dia. Dan sungguhnya apa panggil apa? Makruh kita waktu lan sebab panjang tu. Ikut gigi tu makruh. Gitu dia. Kalau kita bergigi macam tu makruh. Dia mahajalah tu dia. Tak kena dengan agama dia. Dengan hak Islam ni ardan. Macam-macam yang kata berukuk tu tak kena lah, dah tak cuci lah, dah. Agama hajar ardan. Kalau waktu tu makruh. Itu dia. Atau dalam tu illa fil lisan, malaikat pada lidah, fayusannu tulan. Malaikat pada lidah, pada nak sugi lidah ni, maka disunatkan panjang. Disunatkan akan tul, akan panjang. Panjang makna nak turun lidah kan? Lidah kat tu. Sugi lidah kat tu. Beruh gigi pun serupa. Kita beruh lidah, beruh kat tu. Naik turun. Adapun gigi kat tu. Gi mari. Li hadithin fih, kerana ada hadis padanya. Itu dia. Habis kata. Lepas tu dia mula mana tu dalam wa ayyabda'a bijani bifamihil ayman ila wa yadhhaba ila alwasati, dan bahawa mula ia pihak mulut yang kanan. Tu dia. Lepas tu gi kepada tengah. Mula sini dah gi sampai tengah. Kemudian mula sebelah kiri pula dan gi sampai tengah. Mula lagi mai kat ni. Mula kat ni 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 mai kat ni. Gonyoh lagi. Lepas cuci. Kita kat tempat hak malu nak perlu gigi, hak saya nak turun juga, bawa sugi pun kat tu juga. Tak sugi ni kena berah kat ni, berah kat ni, berah kat ni, berah kat ni. Habis. Ini setengah daripada perkara yang sunat. Itu dia. Ini orang panggil taharah. Dalam Islam kita ni ya sunat bersih. Sungguh kita ni bersih. Habis masalah tu. Wa apa ni? Wa yaddahina ghibban. Dan ni wa yustahabbu tadi kita. Tak mana ni? Itu dia. Dan disunat. Tapak mula-mula tu yusannu siwak, ada siwak tu. Wa yustahabbu, dan disunatkan dia ayyudahina ghibban, bahawa bubuh menyuk. Ghibban ni bukan sama dah, waqtan ba'da waqtin tu dalam. Jaga-jaga lama buh menyuk sekali. Buh menyuk apa ni? Buh menyuk rambut kalau ada rambut, buh menyuk janggut kalau ada janggut. Sunat ni. Nak nampak kemas. Islam ni kemas. Dia walaupun dia tahu rambut
rambut sunnah orang panggil. Dia buh menyuk nampak sinar molek mak kemah. Bukan atau rambut ya sudung. Tu dia. Tak ada bukan tu tak ada kemah orang panggil. Dan sunat ayyudahina ribban, bahawa mubuh menyuk ia dan tu waktan ba'da waktin. Dah bukan buh sama dak, bukan buh tiap-tiap waktu dak lah. Subuh pun buh, zuhur pun buh, asar dak. Tu dia. Habis ini setengah daripada perkara yang sunat dalam Islamnya. Tu dia. Wa yattahila witran salasatan dan disunat ni wa yustahabbu ada itulah, dan disunatkan ayyaktahila bahawa bubuh celak ia. Sunat rayatan pun celak, lelaki bakal celak. Witran ni ala sabilil witri, di atas jalan witir. Cara pakai celak ni sunat bubuh di atas jalan witir. Witir mana? Salasatan 3 kali. Tu dia. Makna 3 kali mana? Dalam. Salasatan ay fil ainil yumna, pada mata yang kanan. Summa salasatan fil yusra, kemudian 3 kali pada mata kiri. Maknanya cara rubah celak ni, rubah celak 1, 2, 3. Atau belum kiri pula 1, 2, 3. Mana gitu. Tu dia. Buah celak. Ni buah molek lah. Tu dia. Namun buah tak molek, namun tak mi panda. Hitam habis. Tu dia. Kemah lah orang panggil mata bercelak Jangan lah. Lepas tu Rasulullah kan mata bercelak. Rasulullah ni mata bercelak dia asal lagi dah. Ada rambut bermenyuk, mata bercelak. Tu dia. Lepas tu dia ada hikmat, dia ada apa? Dia ada kelebihan bercelak ni. Setengah pada dah supaya nak jaga mata kita. Tu dia. Nak mensejukkan mata. Itu setengah daripada celak ni. Tu dia. Lepas tu kalau orang mata merah tu buh celak. Celak ni ubat. Tu dia. Habis kat tu. Ini setengah daripada perkara sunat. Wa yaqussa syaribah. Wa yustahabbu, dan disunatkan ayyaqussa syaribah, bahawa mengguntinglah ia seorang asyariba akan misah. Sunat dia gunting misah. Misah ni orang panggil sunat gunting. Kalau kecek panggil, orang panggil apa? Andai misah. Gitu dah. Elak biar. Orang panggil andai misah. Dia tak kerti bahasa dia. Dan gunting ni mana andai lah. Andai misah, bukan cukur dah misah ni. Cukur je dia orang lain. Gitu dah. Dia misah ni sunat andang. Sunat mengandai. Kerap mengandai. Itu dia. Kalau orang ada misal lah, Allah nak mengandai ada misal, tak ada lah. Kalau itu misal tak ada buat amal lagi kat ni. Itu dia. Yaqussa syaribah. Itu dia. Dalam tu. Ayyaqussa syaribah hatta yatabayyana humratu syafaqati bayanan zahiran wa la yazidu ala dhalika. Dan dia mengandaikan misah hingga nyata merah bibir mulut. Itu dia. Ada orang tak misah kan? Misah panjang. Katuk bibir mulut, dia mahu boleh tapis, tak boleh tapis apa? Boleh tapis kopi lah dah. Tak kerak misal dia penuh, nampak tak nampak bibir mulut.
Ni makan kopi tak tapis tak apa. Sebab misai dia penapis. Bawa makan pak. Apa ni? Hapas kopi tu lekat di misai. Tu dia. Ada ke biasanya tu, biasanya taruh misai. Taruh tak apa lah, tapi janganlah sampai katuk bibir mulut. Tu dia. Buting. Kena aneh-aneh hingga nyatalah merah bibir mulut tu. Bayanan zahir akan sebagai nyatanya zahir. Wala yazidu ala zadan, tidak boleh lebih lah ia seorang di atas dimakan itu. Tu dia. Haza huwa al-murad bi ikhfa'i syawarib al-warid fil hadis. Inilah hak yang warid pada hadisnya, begitu cara dia. Tu dia. Tu dalam katanya kama qala anwi waqtara ba'dul mutaakhirin, dan telah memilihlah oleh setengah ulama mutaakhirin anna halqahu sunnatun aidan. Ulama fiqh mutaakhirin ni bahawa mencukurkan misal tu sunat juga, li hadisin fihi. Ulama mutaakhirin, ulama belakang. Ulama mutaakhirin ni mana ulama yang selepas daripada Imam Nawawi. Selepas daripada Imam Nawawi dan selepas pada Imam Rafi'i, itu orang panggil mutaakhirin. Ingatlah tu dobik dia. Kalau kita jumpa dalam kitab fiqh, ulama mutaqaddimin, ulama hak dulu. Ulama mutaqaddimin mana ulama yang sebelum daripada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Tu dobik dia begitu. Istilah fiqhnya, kalau kita sebut kata ulama mutaqaddimin, mana ulama yang dulu daripada Imam Nawawi dan dulu daripada Imam Rafi'i. Kalau kita jumpa lagi tak kata ulama mutaakhirin, mana ulama yang kemudian daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bukan kata ulama mutaqaddimin dulu tu, mula-mula gitu. Ia kena dobik dia ada tu. Mutaqaddimin, ulama sebelum pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ulama mutaakhirin, ulama yang selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Habis kata. Ini sunat mengguting, mengandang-andangkan misal. Tu dia. Lagi pula wa yuqallimaz zufrah, dan sunat nak ayat bab bersih ni, bersih dalam Islam ni. Dan sunat ayyukan lima zufra, bahawa mengkerak ia akan kuku. Ada sunat dia kerak kuku. Kerak kuku ni ada cara. Kerak kuku ni ada cara dia tu dalam. Tengok dalam cara kerak kuku. Ni hajah habis dah. Siapa kerak cara kerak kuku dapat pahala. Dia kata wa an yuqallima zufra wal afdal, dan yang afdal kita kerak kuku, cara yang afdal ayyabada'a bisababati yadihi al-yumna, bahawa dia mula dengan telunjuk jari kanan. Ayyabada'a bisababati yadihil yumna, sababah macam itu, bisababati yadihil yumna, dengan telunjuk tangan kanan mula sini. Ini kanan ni, tangan kanan mula di sababah. Sababah ni telunjuk mula sini, mula hak ni. Summal wusta, kemudian yang kedua ni hak tengah, wusta kerak ni, yang mula-mula kerak ni, yang kedua kerak ni. Fal binsiri, maka binsir ni jari mani. Habis binsir, fal khinsiri, maka anak jari. Ni anak clicking. Lepas tu fal ibhamu, maka ibu jari sini. Tu dia. Mula kaknya sababah telunjuk, yang keduanya wusta, yang ketiganya binsir, yang keempatnya khinsir, yang kelimanya ibham. Lepas tu hak ni belah kanan. Tu dia. Tu pula fa khinsiril yusra. Maka clicking kat kiri pula. Clicking kiri, bensir jari mani. Wusta tengah, fa sababati, maka tunjuk
fal ibham. Mana mula sini gi ke ni mari di ibu, lepas tu mula di anak keliki mari siapa di ibu, tu cara afdal sunat kita kerak. Dan sababah wusta bin sid khinsid ibham. Lepas tu khinsid bin sid wusta sababah ibham. 10 sebelah akhir kali hak belah tu. Kalau ada sebelah 12 dah. Nah, habis kata. Itu kalau kerak kuku jari. Amma rijlahu, dalil lagi tu. Adapun dua kakinya. Nah, fayuqallimuhuma, maka mekeraklah akan keduanya. Azzafruhuma, akan kaki, akan apa? Akan jari bagi kedua kaki dia. Kama yukhalliluhuma, semacam mana mentakhlilkan keduanya, jadi menyelatikan keduanya fil wudu, pada bab wudu. Nah, dia sunat wudu ni setengah pada sunat menyelati. Nah, lepas tu menyelati kaki, semasa kita basuh kaki kita basuh, lepas tu sunat menyelati mula mana? Dia mula pada jari kaki kanan. Dan mula pada anak jari dia. Anak jari kaki kanan tu mula menyelati. Maka masalah kerak kuku kaki pun seperti tu. Dan sunat dia mula sebelah kanan mik di anak jari kaki. Kerak situ. Dan kerak belah ni kaki ni. Sini, gigi, suk dia anak jari. Mula anak jari kanan, mula pada anak jari kaki kanan hingga sudah anak jari kaki kiri. Tu cara kerak kuku kaki. Tu dia. Dekat mana? Dah tu dah ni. Kayak kohla je kot tapai di uku kan belaka ni. Ni kita boleh belajar ni. Cara yang paling afdal. Tu dia. Habis kata. Ini setengah daripada perkara yang sunat dalam Islamnya. Lagi pulaknya disunat wayang tifal ibtah. Ni wa ayyantifal ibtah, dan bahawa wa yustahabu, dan disunatkan bahawa mencabutlah ia akan apa al ibtah, akan bulu tiak. Dah sungguh jaga juga cabut bulu tiak. Tu dia. Tu dia. Cabut. Seorang, dua orang, tiga orang. Wilicing. Dan hari Jumaat tu kita cabut. Wa yahsulu dalam. Wa yahsulu aslus sunnati, dan hasillah oleh asas sunnah bihalqihi, dengan cukur al-ibti, dengan cukur al-ibta, cukur akan bulu ketiak. Sunat hasil dah tu. Allah cabut minta pesan nyukur berahawi. Tu dia. Dia katanya sunat cabut tu haza. Dalam haza bermula ini istihbabun natfil ibti. Sunat cabut bulu tiak ni in qadira 'alan natfi, jika kuasa di atas cabut. Kalau kuasa cabutlah, kita cabut sama ada sedap cabut. Nah, wa illa, dan jika tidak tak kuasa 'alan natfi, kita tak kuasa atas cabut, fal halqu afdalu, maka cukur itu lebih afdal. Mulanya cabut nak afdal kalau kita kuasa boleh cabut. Kalau tak boleh, tak kuasa cabut, maka cukur itu terlebih afdal. Itu dia. Habis ni. Jangan duk lepas je selayu. Sepengah bunga apa? Bunga gambu tu. Tu dia. Cak baju kat nampak. Tu dia. Teruk juga. Nah, ada orang tu taruh bulu tiak.
Kena keling kau anu belutri ya. Bakal je sakau. Tua cak koko. Belutri ya panjang. Amu tupu. Peluh ada amu tupu ni. Tak nak tak comel. Nah, kena buai. Belutri ya ni. Tu dia. Habis kat tu. Saya tak taruh dia tu. Wa yazila sya'ral 'anati, ni atas lagi sana lagi, yani wa yustahabbu an yuzila sya'ral 'anah, dan disunatkan bahawa menghilallah ia seorang akan bulu ari-ari. Tu dia. Kenapa? Bulu ari-ari. Tanah dengan ngelah tunjuk. Nah. Dunia sunat gak kena buat, nak preaching tu. Mai duk lebak teruk gak. Nak pian lagi. Nah. Kena tak apa. Kena nak royak ya. Nak mula lagi. Tu dia. Nah. Sunat juga tu. Anak cabut. Tu dalam ayat. Wal aula. Nah, sunat menghilangkan bulu ari-ari ni, wal aula, dan cara yang terlebih aula li zakari bagi laki-laki halquhu, ialah cukur akan dia cukur. Nah, sunat cukur. Kata cukur tu haza haza nakah tu. Wal aula li zakari halquhu. Laki-laki cukur. Walil unsa, dan bagi perempuan pula natfuhu, cabuk akan dia, akan sya'ab. Tina cabuk. Lepas cabuk diri dia lah. Minta tolong abang dia, kan ikut waktu tu. Tu sebab apa? Dia cabuk ni sebab nak mengurangkan power dia tu sikit. Dia orang tina ni power lebih. Tu dia. Nak mengurang power tu cabuk. Tengoklah sikit tu lelaki tu. Hak jantan ni orang lelaki kena cukur. Cukur ni dia tambahkan power sikit. Tu dia. Nah, habis kat tu. Tu dia. Wala yuakhiru ma zukira an waqtil hajah. Dan tak ditakhirkan barang yang disebutkan dia daripada waktu yang berhajat. Nampak panjang tu kita buat lah. Tu dia. Ambilnya nebah. Tu dia. Jangan dia Allah situ. Wa yukrahu karahatan syadidatan. Ni makruh ni. Dan dimakruh akan sebagai makruh yang bersangat tah. Makruh sungguh. Gapo? Takhiruha, ialah mentakhir. Wa yukrahu karahatan syadidatan takhiruha, dan dimakruhkan akan takhir daripada kita menghilangkan bulan hari ni an arba'ina yauman, lebih daripada 40 hari. Tu teruk tu. Nah, maknanya kalau orang tu 40 hari tak nebah lagi, tak cabut lagi upuk dia tu, hak tu makruh sungguh. Tu dia. 40 hari ni selai dah anak getah tu. Upuk panjang berdoa. Anak dia tu selai. Anak dia pun tak ada bersama. Nah, anak dia kau murah. Nah, sebahang 20 kok tu. Pau pun panjang, 40 hari. Sebab tu kalau 40 hari kita nerah tak nebah tu, tu makruh yang bersangat teh. Betul ni. Jangan ada Allah. Nama ular bahaya tu, ular jukin kalau ada tak nerah. Faham tu deh? Tu makna setengah daripada perkara yang kita nak jaga tu. Ni orang panggil apa ni? Islamnya nak pada bersih.
Jaga diri tu supaya bersih. Dia bersih-bersih ni dia tak ada penyakit. Supaya dengan hak doktor duk royak, jaga bersih, basuh tangan, basuh kaki, komo. Dia berkomo ni lah, sebab tu komo ni sunat kita berkomo ni. Tu dia. Dalil lagi, wa yusannu aidan ghusl barajimi. Dan disunat pula, disunat juga membasuhkan akan barajim. Gapo ni? Wahia, iaitu barajim ni uqadu zuhuril asabi', dan buku-buku anak jari. Ni hak ni. Nak basuh kat ni. Ni buku ni. Setengah daripada perkara yang sunat basuh. Buku ni, dia kadang-kadang dia lekat laki kat ni. Dah gitu ke? Tu dia. Oh, bak dia. Tak tahulah ni. Basuh tangan saja gitu ya. Tapi basuh tangan pun melekat pi dah lah. Mana? Gonyoh kata. Kok buku janak jari ni. Dia lagi lah ni COVID ni. Dia sungguh basuh tangan. Oh, dah. Kita basuh lama-lama dah. Dalam Islam ni bukan sekadar COVID ni. Tak suruh basuh tangan tu. Tengok barajim basuh. Wa idzalatu wasakhi ma'ati fil uzni wa simakhiha. Dan dihilangkan daki-daki yang berlipat bagi telinga dan dang-dang telinga ni. Daki-daki kat ni. Nah, mandi tu gonyoh tak telinga tu. Kalau kita mandi, telinga tak basuh, duk bau bahmi. Tu dia. Telinga kita ni dah rosak ni, kat bawah lah telinga ni, bau sabun gonyoh ada telinga, apa semua ni bersih. Dia dia. Kadang-kadang agak tu baik belah-belah dah iti telinga dia dah. Apa? Buat bersih belakang tu. Lepas mandi tu lidi-lidi telinga tu. Dia. Sebab tu dia telinga ni mudah bau. Kalau telinga busuk, dia mandi pun bau busuk. Sebab tu orang buah air bau, minyak bau ni buah di telinga. Apabila orang buah minyak bau di telinga ni, dia bau sedap. Tu dia. Dia payah hilang bau tu. Kalau kita buh baju, buh lain tu, dia mudah hilang, dia mudah habis bau. Tapi apabila terang kita minyak bau buh di telinga kita, buh telinga ni. Kadang-kadang sehari duk bau lagi. Minyak bau tu. Sebab je telinga ni mudah buat sebarkan bau-bau ni. Tu ya. Nu sungguh basuh. Dah we daki-daki gonyoh-gonyoh tu. Jangan mandi jiru semata. Tak ada gonyoh, tak daki-daki ikut telinga, ikut gapo. Wal anfi, dan hidung. Hidung pun kena gonyoh juga. Wasaidil badan, sekalian badan kena gonyoh. We daki-daki ikut hidung tu. Tu dia. Sebab tu masalah sunat wuduk ni kena seruk al-istinsyaq, seruk air ke hidung tu. Seruk air ke hidung tu dapat pahala. Dan sunat patu kena buat sesih tubik semula. Nak mencuci bersih hidung. Sebab tu kalau orang istiqamah dia seruk air ke hidung, dia tak akan apa ni? Dia payahnya nyakit semua hidung tu. Lagi pulaknya dia akan hilang. Orang panggil nyakit seduai tu. Kita ni malah nak seruk air hidung dah. Jangan seruk banyak masuk dalam tu, dia pedih pula dah. Seruk sikit je. Dah seruk masuk ini. Masuk tu buat tubik semula. Kalau istiqamah semua tu, dia bersih hidung tu. Tu dia. Sebab tu ada dalam telefon ni menghantar mari. Ada seorang perempuan tu, bulatlah hidung dia. Hidung dia bulat. Dia tolong api tak nampak ulat ngok-ngok. Ini punca daripada tak bersih hidung. Tu dia. Sebab tu kena bersih. Dan setiap kali kita buatlah panggilnya hak sunat wuduk tu, sunat air hidung istinsyaq. Habis kata. Ya sekat dulu wa yusarrihal lihyah, dan sunat menyisirkan janggut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rizqna uluman nafi'a, rizqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan mutaqabbalan ya Muhammad.